Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Izzat. Jadi pada hari ini kita akan buat satu video unboxing. Tapi sebelum tu saya minta anda untuk tekan semua button free yang dekat bawah tu, iaitu like, share dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk hit bell notification supaya anda tidak ketinggalan video-video yang saya akan upload tidak lama lagi. Jadi tanpa membuang masa lagi, let's roll intro. Okey geng, jadi apa yang kita nak unboxing hari ni? Ada satu packaging lah. Packaging yang saya buat, kata apa ni, pre-order lah. Barang ni pre-order. Saya beli pada lebih kurang awal bulan Julai lah. Sekarang baru dapat sebab apa? Kita tahu sekarang PKP, pandemik, COVID-19 semua. Jadi dia kata terjejas sikit, jadi tak ada masalah. Barang sampai lambat, janji sampai. Okey. Jadi barang ini daripada Tarikh Biar Sentap. Okey, sebab itulah kita hari ni pakai kopiah semua sekali. Okey. Okey, ini pun baju daripada Tarikh Biar Sentap. Ini baju ni dilancarkan masa muzik video Mazhab Cinta di apa? Release. Jadi ini buku ni pada, tak silap saya, lagu Infinity Cinta. Kalau tak silap Infinity Cinta, buku ni dirilis. Jadi kalau nak tengok buku apa, let's go, kita unboxing. Okay. Lama-lama sikit pre-order ni. Okay. Jadi kita tengok, kita tahu tu. Okey geng. Ini kita nak lah geng kan. Seller tak tebal gini barulah tak rosak barang kan. Okay, kita buka lepas berat bengsu. Mantap geng. Tengok geng, tebal geng. Macam ni kena kan. Okay, by the way, saya minta maaf sebab lama sangat saya tak upload video kan. Dekat beberapa minggu saya tak upload video. Busy sikit yang busy sikit. Okay. Okay. Banyak layer. Patutlah dapat barang besar ni. Okay. Jom kita buka ni. Okay. Okay, jadi kali ni dia tak macam kita beli hari tu, iaitu Diari Seorang Hufaz, iaitu by Ainik Muhaimin. Itu dia bagi macam ada kotak kan. Tapi kali ni tak ada kotak. Dia just bagi macam tu je. Lepas tu ada packing wrap kau. Okay, kita buat keluar. Okay, ini bukan pendek je. Okay. Okay, kita ada dapat barang dia. Okay. Ada 2 buku dan juga satu ni album. Okay. Jadi untuk kedua-dua buku ni dan juga album ni, anda akan dapat pada tanda harga, kalau tak silap saya, dalam RM60 kalau tak saya, postage free. Okay. Sebabkan postage free kita nak kan. Okay. Dan buku ni pun dia buat baru release, jadi dia jual dengan harga yang murah lah. Dan combo sekali. Dia buat combo sekali, iaitu buku apa? Buku Ini Semua Mitos by Ustaz Anin sendiri, Anin Roslan. Dan juga Saat Kiamat Mendekat. Ini mendekat pula Saat Kiamat Menghampiri, daripada Ustaz Anin juga. Okey. Jadi 2 buku ni kita akan dapat, dan juga album Tuhan Tolonglah Aku by Ustaz Anin sendiri. Okey, Anin Roslan. Okey, jadi di belakang ni dia ada QR code lah. Berimbas, and then kita boleh lah dengan lagu dia. Okey, jadi untuk kedua-dua buku ni, saya tak pasti korang boleh dapat ke tak, tapi korang boleh lah check it out dekat laman web Tarikh Biar Sentap. Kalau ada jual, korang boleh check it out dan beli. Okay. Jadi kita nak tengok sikit album ni ada lagu apa. Jom kita check it out, jom kita tengok. Okay. Okay geng, setelah saya imbas QR code ni, okay, ni QR code ni, okay, kita akan dapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lebih kurang 16 lagu. Tampak juga sangat lah. Okay, tak apa, kita akan ada 16 lagu. Dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 lirik. Lirik. Lagu ada 16, tapi lirik ada 9 saja, tak ada masalah. Okay. Jadi ada lirik dan juga dia punya lagu lah. Jadi korang akan dapat tu. And then 2 buku ni lah, Ini Semua Mitos dan juga
saat kiamat menghampiri. Okey. Jadi ni korang boleh check it out dekat laman web Tabir Sentap. Kalau ada jual lagi korang boleh grab sekarang. Okey. Jadi saya akan baca sinopsis sikit lah. Mantau korang ada tertarik nak beli kan. Kita baca sinopsis sikit dan then kita akan terus end video ni. Okey. Jadi sinopsis untuk ini semua mitos ni adalah di zaman fitnah ini sangat banyak fakta-fakta, fahaman-fahaman, amalan-amalan dan kisah-kisah yang masyhur. Namun hakikatnya ia adalah palsu, mitos, bahkan bertentangan dengan agama. Kesannya ramai yang mula mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan dalam agama, menghalalkan sesuatu yang tidak halal dalam agama, menghina para nabi dan rasul akibat percaya dengan kisah palsu. Agama dianggap sebagai kartun dan jadi bahan mainan. Sehingga satu tahap masyarakat mula memandang rendah pada agama dan menjauhi agama. Ini semua mitos adalah buku untuk menghimpunkan lebih kurang 50 mitos-mitos yang dan kepalsuan yang sering disebar di kalangan masyarakat serta diterangkan juga apa yang sahih berkaitannya. Yang lebih penting, dalam buku ini juga mengajar tentang bagaimana kita ingin menapis segala ilmu yang kita dapat di zaman media sosial ini agar kita boleh tahu mana yang bertepatan dengan wahyu atau penuh dengan palsu. Seterusnya menjadi benteng agar kita terselamat dari kesesatan dan fitnah akhir zaman. Okey. Jadi buku ni mengisahkan lebih kurang mengenai mitos lah. Maksudnya apa benda, fahaman-fahaman atau kisah-kisah sebenarnya kita ingat betul selama ni lah. Sebab kalau ikutkan yang saya tahu ada satu kisah yang memang betul-betul bukan kisah dia, yang sebenarnya itu mengenai ketika kewafatan Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana sebenarnya yang Nabi cakap mati-mati tak ada pun sebenarnya. Okay, benda semua mitos dan juga ciptaan daripada musuh kita iaitu Syiah, yang mana dia nak hapuskan watak Sayyidina Abu Bakar dan juga Aisyah kalau tak saya dalam kisah kewafatan Nabi. Itu semua adalah kisah-kisah yang palsu dan bukan benar. Okay, jadi mungkin dalam buku ni kita akan tengok lagi lebih kurang ada 50 istilahnya kata ada 50 mitos yang kepalsuan mengenai agama. Jadi insyaAllah dalam buku ni akan diterangkan mengenai itu. Dan insyaAllah kalau saya ada masa nanti, saya akan, bila saya dah baca, saya akan cuba untuk kongsi kepada anda. Kalau anda suka, anda boleh tekan kat bawah share. Okay, nanti share. Saya insyaAllah dalam video-video ni, dalam video dia akan datang, saya akan selit satu-satu mitosnya. Okay, insyaAllah. Okay, jadi untuk yang kedua adalah kiamat, saat kiamat menghampiri. Okay, jadi buku ni pun daripada Ustaz Adi sendiri. Jadi sinopsis dia adalah kiamat adalah sesuatu yang pasti. Ia adalah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh semua orang mukmin. Hampirnya kiamat adalah sesuatu yang Allah dan Rasul telah peringatkan dari dahulu lagi. Namun persoalannya, bilakah kiamat akan hadir? Okay. Apakah tanda-tandanya? Apakah persediaan untuk menghadapinya? Sejauh manakah dahsyatnya kiamat itu? Apakah yang perlu kita lakukan andai bertemu saat mengerikan itu? Saat kiamat menghampiri adalah buku lengkap berkenaan kronologi tanda kecil dan tanda besar kiamat. Juga buku ini menjawab fakta-fakta dan ramalan palsu tentang kiamat, menghuraikan dengan jelas tentang segala peristiwa yang bakal berlaku di akhir zaman, fitnah dan godaannya, bagaimana ingin menanganinya dan banyak lagi. Buku yang syarat dengan tafsir, hadis dan pandangan ulama muktabar bagi menerangkan kepada semua tentang bagaimana sifat sepatutnya bagi seorang mukmin dalam berinteraksi dengan kiamat. Okay, jadi ini lebih kepada kiamat lah sinopsis ni. Dan juga ini buku saat kiamat menghampiri ni pun macam seronok. Okay, tapi kalau tak ketebalan saat kiamat menghampiri ni kita balik daripada ini semua mitos ni. Jadi kedua-dua buku ni diterbitkan sini oleh Ustaz Anin, dan juga yang sebelum ni saya beli sebelum ni adalah terbitan daripada bukan terbitan, penulisnya adalah Ainik Muhaimin. Ada satu lagi buku yang saya nak beli tapi tak sempat, itu daripada penyanyi Infinity Cinta iaitu The Truth, daripada Naufal dan juga kawan dia tu, saya tak ingat nama dia. Jadi tu saya tak sempat nak beli, memang tu dah habis lah, dah tak ada. Ini saya tak pasti ada ke tak, anda boleh check it out dekat saya rasa ada lagi, mungkin anda boleh tengok dekat website Tabir Sentap. Okay, dan insyaAllah kalau ada, anda boleh check it out, tak ada masalah. Okay, tapi tak adalah free postage kan, free postage. Free postage tu masa perasmian lagu Infinity Cinta saja, dan masa pre-order dia saja ada untuk apa, free postage tu. Okay, jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada hari ini. Okay, tapi sebelum tu sekali lagi saya minta anda untuk
tekan semua button free kat bawah tu, itu like, share dan juga jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa hit bell notification sebelahnya supaya anda ketinggalan video-video yang saya akan upload tidak lama lagi. Dan juga saya ingatkan anda lah, sekarang ni dalam pandemik COVID-19 ni kan, jadi kes pada hari ni hari ni berapa bulan? Hari ni adalah 23/8 hari Senin. Okay, hari ni kes kita dah turun alhamdulillah sebanyak 17,000, tak salah saya 17,000. Dan alhamdulillah, jadi kita harap okey, rakyat Malaysia dapat patuh SOP, dia dapat ikut segala yang telah ditentukan oleh kerajaan kita. Kerajaan kita nak mahukan yang terbaik untuk rakyatnya. Jadi apa yang suruh SOP, follow je SOP. Okey, kalau orang kata duduk rumah, jangan nak kata-kata pergi keluar. Okey, orang suruh pakai mask keluar, pakai mask. Okey, orang suruh scan Smart Sejahtera, scan Smart Sejahtera. Orang suruh ambil vaksin. Okey, vaksin. Okey, sekali ni cakap sikit. Ni kalau dah cakap ni malas lah kan. Okey, ini nak cakap sikit ni. Vaksin ni, okey, vaksin ni ramai orang kata apa ni ambil vaksin kena juga COVID sama je kan. Alamak, tak ada beza pun. Okey, dengar. Siapa yang tak nak vaksin, dengar. Okey, tak ada lah. Okey, saya kurang okey. Jadi vaksin ni bukannya untuk mencegah kita daripada dapat COVID-19 tu, tak. Kita akan bukan kita tak naklah doa dapat, tapi kita ada risiko untuk kena COVID-19. Cuma untuk stage 3, 4 dan ke atas tu, 5, 6, 10 dan semua tu susah untuk kita dapat sebab kita ada antibody yang kuat. Kita bukan kena stage 1, stage 2. Sebab apa? Yang saya tahu sekarang ada 5 stage untuk COVID-19 dan stage ke-5 tu memang teruk sangat sebab stage 5 tu memang kita punya organ dalam memang hancur lah. Memang tak, kalau hidup lagi memang tak tahu macam mana cakap kan. Jadi kita ambil vaksin ni sebagai ikhtiar kita, faham? Ikhtiar, bukannya kita ambil vaksin ni kita tak bergantung pada Allah, kita berserah semua pada vaksin. Tak, kita itu sebagai usaha. Macam contoh kita demam, kita pakai ubat, itulah dia maksudnya vaksin ni. Okay, kita macam langkah usaha untuk kita menangani virus tu. Bila virus tu datang kita, insya-Allah kita akan risiko untuk kita dapat tahap 3 dan tahap 4 tu sangat-sangat rendah. Dan sebab kita boleh lihatlah keberkesanan vaksin ni. Walaupun kes kita semakin meningkat, tapi semua tu hanya stage 1, stage 2. Untuk di ward yang untuk kes yang serius ni dah berkurang sebenarnya. Itu yang sebenarnya kita kena tahu. Memang kes kita semakin meningkat, tapi semua tu hanya kes stage 1 dan stage 2. Jadi di mana stage yang tinggi atas tu semua dah tak ada. Bukan tak adalah, ada, cuma dia tak banyak. Jadi dia dah kurang. Jadi itu yang kita nak kan. Okay, supaya kadar kematian dapat dikurangkan. Sebab apa? Kita tahu ramai yang sedih, ahli keluarga meninggal, kita tengok ramai yang terkesan dengan ni. Jadi kita harap kita semua patuh SOP kita. Apa yang saranan daripada kerajaan tu kita lakukan, insya-Allah. Okey, kalau kita ikut saranan kerajaan, insya-Allah Allah akan bantu kita, Allah akan bantu negara kita untuk lebih pulih dari mana, dan negara kita akan pulih biasa. Harap, insya-Allah kita harap tahun depan negara kita dah pulih seperti biasa. Okey, bolehlah kita jalan kan. Okey, betul tak? Okey, jadi panjang lagi sembang kan. Dan nak habis tak sembang lagi. Jadi sampai sini video saya pagi hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, tekan like. Kalau anda suka channel ini, anda boleh tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi in next video. Assalamualaikum. Ciao.